Saya Rasadi Barazi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum di mana jua anda berada. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. لكن الأطراف إذا تم قصف هذه البناية ظهر من Assalamualaikum dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah anda juga dapat meneka apakah isu yang akan kita angkat hari ini dalam ruang bicara. Baiklah, hari ini saja kalau mengikut berita terkini, lebih 5,000 pejuang Palestin gugur mempertahankan negara. Dan semalam saja genap hari ke-8 rejim Zionis telah pun menceroboh dan menyerang bumi Palestin ketika umat Islam di seluruh dunia sedang menyambut kemeriahan Aidilfitri, dan dianggarkan seramai 197 penduduk di Gaza terbunuh sepanjang serangan yang bermula
sejak Isnin lepas itu. Jadi inilah isu yang mendapat perhatian kita di ruang bicara dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini dengan 4 tetamu sebenarnya, 2 menemani saya di studio dan 2 lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, tetamu yang berada di studio bersama dengan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Nur Aisyah Hanifah yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi apa khabar, Doktor? Khabar baik. Sehat ya? Sihat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, sama juga. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga selamat datang pada rakan saya yang lama sebenarnya saya tak temui, tetapi selalu saya menerima berita-berita terkini daripada Islamic Relief Malaysia. Jadi terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Zairul Syafuddin Zainal Abidin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Jadi Tuan Zairul, terima kasih. Semua okey? Doakan insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Baiklah, kita nak bercakap tentang isu sebenarnya Doktor yang mendapat perhatian dunia sekarang ini. Masing-masing menumpukan perhatian kepada apa yang berlaku di Palestin sebenarnya, dan ianya merupakan satu lagi detik dan juga peristiwa yang begitu menyayat hati kita, menyentuh hati kecil kita. Tetapi barangkali sebelum kita memancangkan pandangan dan juga perbincangan kita, menarik kalaulah kita ajak penonton-penonton terlebih dahulu untuk memahami sebenarnya dan mendalami susur galur yang membawa kepada berlakunya apa yang sedang berlaku ketika ini di Palestin. Mungkin Doktor boleh terangkan. Terima kasih Encik Zurkawi. Sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang konflik Israel-Palestin ini, merupakan satu fenomena yang sangat kompleks. Saya biasa menulis konflik ini sebagai multi-dimensional. Artinya ada banyak dimensi dalam konflik ini. Dan ramai sarjana sebenarnya menulis tentang konflik Israel-Palestin ini berdasarkan kepada latar belakang mereka. Kalau mereka daripada latar belakang sejarah, naratif dia adalah dari segi sejarah. Kalau latar belakang agama, lain pula penjelasannya. Kalau latar belakang hubungan antarabangsa dan strategi dan sebagainya, lain pula penjelasannya. Dan dalam apabila nak menjelaskan tentang isu ini, konflik Israel-Palestin ini, dan saya sangat suka untuk membincangkan tentang Clash of Civilization yang diutarakan oleh seorang sarjana terkenal, iaitu Samuel B. Huntington. Dan Huntington selalu mengatakan bahawa ia merupakan satu pertembungan yang tidak harmoni antara orang Yahudi dan juga orang Palestin yang membawa kepada konflik ini. Tetapi sejauh manakah kebenaran itu pun kita perlu tanya juga, kerana apa yang saya lihat sebagai seorang pengkaji strategi dan juga seorang pengkaji hubungan antarabangsa ialah saya melihat konflik ini sebagai satu konflik yang berlaku kerana adanya realism pada negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah terutamanya. Kalau kita lihat, realism itu adalah sangat kuat kepada Israel dan juga kepada orang Yahudi Zionis, kerana Zionism tu biasanya kita dengar Zionism tu kita memang benci, kita memang benci kerana angkara-angkara mereka. Dan Zionism itu sebenarnya adalah satu nasionalism orang Yahudi untuk mengasaskan negara mereka di bumi Palestin. Dan nasionalisme itu biasanya kita anggap nasionalisme itu adalah sebagai satu yang luhur, satu yang murni dan sebagainya. Tapi kadang-kala nasionalisme juga boleh mengubah dia punya haluan, boleh menjadi ekstrim dan juga boleh menjadi sesuatu yang boleh menjejaskan masyarakat lain, yang boleh memusnahkan masyarakat lain, aspirasi masyarakat lain. Itu yang berlaku di bumi Palestin. Apabila orang Yahudi mula datang dalam aliyah, ada aliyah pertama dan juga aliyah kedua, mereka datang ke bumi Palestin untuk mengasaskan negara mereka. Dan ada banyak sebab-sebab dari segi sejarah diutarakan. Satu adalah kesengsaraan mereka di Eropah, di Eropah di mana orang Yahudi dianggap sebagai berdarah kotor. Dan juga mereka juga dibenci oleh masyarakat Eropah, terutamanya di
Eastern Europe ataupun Eropah Timur. Dan sebab-sebab itu menyebabkan British dan juga Amerika Syarikat bersimpati dengan mereka. Dan seterusnya kita dapati adanya deklarasi Balfour pada tahun 1919 untuk memberikan kebenaran kepada mereka supaya mereka boleh mengasaskan negara Jew ataupun negara Jewish state, negara Yahudi di bumi Palestin. Ini adalah adakah ia diberikan atas dasar simpati? Itu merupakan satu soalan. Dan apa yang sangat jelas ialah saya melihat tentang kedudukan strategik ataupun adakah kuasa-kuasa barat ingin mengasaskan Israel di Timur Tengah sebagai satu strategic game, satu permainan strategik di mana mereka perlukan satu negara sekular barat di Timur Tengah untuk mengawal Timur Tengah secara keseluruhannya. Mungkin ini juga merupakan satu sebab yang kita mesti pertimbangkan. Dan selepas itu kita melihat Perang Dunia Kedua meletus dan Hitler melalui Nazism telah pun melakukan angkara kepada orang Yahudi di mana orang Yahudi dikatakan dibunuh dalam Holocaust secara besar-besaran. Dan pada masa itu juga simpati itu lahir daripada negara-negara barat. Ini berdasarkan kepada kepercayaan kepada holy books ataupun buku teks agama seperti kepada Torah dan juga kepada Bible. Dan apabila kita melihat ada persamaan kerana 5 buku yang terdapat dalam Torah itu merupakan buku-buku dalam Old Testament di mana ada persamaan, di mana ada simpati daripada orang Kristian kepada orang Yahudi berdasarkan kepada kepercayaan kepada Bible. Dan kerana adanya kepercayaan ini, mereka rasa bahawa orang Yahudi ini perlu dibantu. Perlu dibantu dan perlu diselamatkan daripada Nazism yang berlaku di Jerman. So, ini merupakan satu lagi sebab mengapa kuasa-kuasa barat yang percaya kepada Bible dan percaya kepada agama Kristian, mereka membantu. So, itu merupakan simpati yang lahir juga berdasarkan daripada fahaman agama dan juga falsafah kehidupan sebagai seorang Kristian. So, ini kita sebagai orang Islam kita tak salahkan. Simpati itu memang kita pun bersimpati kepada orang lain. Tetapi apa yang dibuat oleh orang Yahudi apabila mereka dibenarkan untuk memasuki bumi Palestin, mereka cuba mengambil tanah Palestin daripada orang Palestin, itu merupakan satu yang perlu dicemooh, perlu dikritik, kerana ini bukan merupakan satu ajaran agama, bukan diajar oleh Torah, bukan diajar oleh Bible ataupun bukan diajar oleh Quran. Ya, kerana ini merupakan satu yang menentang hak asasi manusia dan juga menentang undang-undang antarabangsa yang perlu dikutuk oleh semua komuniti antarabangsa. Ya. Okey, kita akan sambung lagi nanti Doktor. Saya juga nak dapat pandangan daripada Tuan Zarul Syafur. Saya panggil Tuan Zarul lah, hanya senang sebut. Okey, Tuan Zarul, kalau kita dengar dan saya baca tadi bahawa setakat ini lebih 5,000 pejuang Palestin telah pun gugur mempertahankan negara mereka, dan itu tidak termasuk kemusnahan yang diakibatkan daripada perbuatan Zionis ini. Tetapi setakat ini laporan terkini yang mungkin Tuan Zarul terima sendiri dari Palestin, daripada Gaza sendiri, bagaimana kedudukan di sana ketika ini sebenarnya, Tuan Zarul, daripada apa yang Tuan terima daripada rakan-rakan di Gaza dan juga di Palestin itu sendiri? Terima kasih banyak di atas soalan yang diberikan. Maklumat yang kami dapat satunya ialah daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada Kementerian Penerangan sendiri. Dan yang pentingnya semua ini adalah rakan kepada ataupun kita menjadi Islamic Relief Palestine yang sudah pun menjalankan kerja bantuan di Gaza sejak 1997, merupakan sebenarnya rakan rapat kepada untuk membantu pihak berkuasa di sana. Kalau dalam bahasa yang mudahnya, dia seperti kiamat kecil. Saya nak ulang. Dalam banyak sesi saya kata, kalau kita boleh bayangkan kiamat tu macam mana, kiamat yang kecil. Dalam keadaan kita mengatakan sebuah penjara terbuka yang terbesar di dunia, the biggest open air prison in the world, dengan izin 365 square kilometers. Kebesarannya separuh daripada negeri Perlis,
Tetapi dari segi penduduk sekarang ini mencecah sehingga 2 juta, 8 kali ganda daripada penduduk negeri Perlis, menunjukkan kepadatan penduduk. Ya. Kemudian saya suka apa yang doktor sebut tadi, mereka dinyahkan daripada the basic right. Tidak boleh keluar dikepung melalui laut, darat dan juga udara sejak 2006. Remember pada tahun 2006 ataupun 2007, betulkan saya kalau macam apa ni silap, apa yang berlaku ialah pilihan raya demokrasi yang dipantau sendiri oleh pihak barat. Dan rakyat Gaza memilih siapa yang mereka nak untuk mewakili mereka. Ya. Dan oleh sebab itulah agaknya akhirnya mereka dihukum dan sekarang ni mereka nak keluar ke mana pun tidak dibenarkan. Dan dalam keadaan sebegitu, you see that kebanyakan daripada mereka di situ adalah mereka rakyat biasa yang tidak berdosa, yang sebenarnya hanya ingin meneruskan kehidupan mereka, dan itulah yang dibedil. Dan yang terkini daripada maklumat yang saya dapat, okey betul tadi tu hampir 200 orang yang terkorban setakat maklumat yang saya ada pada 17 hari bulan. Kita menceritakan lebih daripada 1,300 injuries, tetapi yang lebih mencabar lagi dalam keadaan sekarang ni, you're talking about 1,450 airstrikes. 1450 airstrikes. Ini bukannya bagi kami dan dunia kemanusiaan, ini bukannya satu konflik. Sebab kalau konflik itu, dia mesti ada dari segi kuasa dua-dua belah tu, dia ami dengan ami. Mungkin. Tapi ini adalah mereka yang sudah pun terkepung dalam negara sendiri, being deprived of semua hak mereka, sama ada untuk nak buat jalan raya pun susah, nak dapat bekalan pun susah. Bukannya kerana mereka malas, tetapi sehingga ke hari ini 80% daripada 2 juta orang itu terpaksa mendapatkan bantuan daripada pihak Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga daripada NGO luar. Bukannya sebab mereka malas, tapi susahnya untuk mereka keluar. Jadi apa yang merisaukan kami lagi ialah di dalam pengeboman pada kali ini, kalau sempat nanti bersama dengan rakan sejawat saya di Gaza, kalau panjang umur, kalau dia masih hidup lah. So, setakat ni dalam 2 kali live tu memang dengar bunyi bom, bukannya dengar bunyi hujan ke dan sebagainya. Sasaran yang kena itu adalah antaranya bank-bank komersial. Okey, kalau ikut maklumat yang saya ada di sini, 4 buah bank yang lebih kurang anggarannya dalam 25 juta USD mungkin simpanan yang ada, sudah pun dibedil. Ini belum lagi menceritakan dari segi sekolah. Sekolah ni kadang-kadang masyarakat di luar pun bertanya kepada kami, kenapa bina bila tahu dia akan dibedil? Betul, ya. Tapi bagi kami itu adalah tanggungjawab kemanusiaan. Kita kena terus membina. Satunya ialah itu adalah hak pendidikan yang diperlukan oleh generasi di situ. Kalau dibedil lagi, kita teruskan bina dan sebagainya. Tetapi yang lebih mencabar lagi sekarang ni ialah sekolah-sekolah yang sudah pun dikenal pasti. Normally kalau berlaku dalam keadaan krisis emergency sebegini, sekolah-sekolah bangsa-bangsa bersatu yang diuruskan oleh UNRWA, dan kami terlibat juga dari segi kadang-kadang menyediakan bekalan air bersih. Kalau tidak pun mendidik guru-guru di sana khusus dan sebagainya. Bila berlaku kecemasan sebegini, sekolah-sekolah ini akan menjadi tempat perlindungan untuk pelarian for the IDPs. Now, dalam keadaan sedemikian, pihak Israel telah dimaklumkan bahawa these are safe havens untuk pelarian. Tetapi setakat maklumat yang kita dapat, 2 sekolah yang menjadi sasaran. Belum lagi saya menceritakan tentang lebih daripada 20 juta ringgit nilai tanah-tanah pertanian yang sudah pun dibedil. Jadi ini sangat merisaukan kita sebab the bombardment is going on, dan apatah lagi dalam keadaan sekarang yang kita tahu hanyalah daripada airstrike, tetapi sebenarnya bedilan itu juga berlaku daripada laut, yang mana fishermen ataupun nelayan-nelayan Gaza yang cuba keluar untuk menangkap ikan dan sebagainya dibedil. Dan kemudian daripada sempadan pula, pihak infanteri pun melakukan bedilan di sempadan. Daripada apa yang disebut oleh saudara Zairul tadilah, doktor, ya, kita boleh gambarkanlah apa yang sebenarnya berlaku di Palestin ketika ini. Dan sesuatu yang mungkin mengecewakan banyak pihak ialah tentang peranan apa yang boleh dilakukan oleh PBB, apa yang boleh dilakukan oleh OIC misalnya dalam usaha
mungkin untuk mengatasi masalah ini bukannya mudah, tetapi sekurang-kurangnya campur tangan untuk meleraikan sedikit apa yang sedang berlaku, konflik yang sedang berlaku itu. Tetapi apakah PBB juga sebenarnya tidak ada kuku? OIC macam biasalah selalu ditegur sebagai OIC dan sebagainya. Tapi sebelum doktor menjawab persoalan itu, apa kata kalau kita dengar dulu temu bual saya dengan rakan dari Islamic Relief Malaysia yang berada di sana sekarang ini, iaitu Mr. Munib Abu Ghazilah. Hello Munib. Good evening. Good evening to you too. Can you hear my voice clearly? Yes, to the extent. Yes. Great. Okay, we just like to share with you, Mr. Munib, the latest situation in Palestine now. Maybe we can share with you the latest information from Palestine. Yes, thank you for hosting me. The situation, the latest situation is the casualties in general that is happening in Gaza, the conflict, the military conflict. Now, the numbers are, if we are going to transfer it into numbers, the numbers are really accumulating rapidly, and the damages are beyond imagination. I have been through the number of previous conflicts that we've been through, military conflicts, and this is beyond any of them. In terms of deaths, in terms of injuries, buildings damaged totally, streets damaged, infrastructure. But the most important thing in this... hello? Yeah. Can you still hear me? Carry on, sir. We can hear you. No problem. Yeah, okay. The most important thing in this conflict is that it came at a time where the city was already exhausted of humanitarian from the humanitarian and economic perspective. The poverty rates, the unemployment, the damage of all the aspects of life, from infrastructure to water to health systems. It was beyond imagination before this started. And of course, there was the COVID pandemic also that was affecting the city big time. That it all came together. The pity about this thing is that everybody was waiting for it. Internationally, not locally, and it has been said many times that it's inevitable that Gaza will explode at any moment. Yeah. Because this is again because of the intensive pressure that it's going through. So this is a quick overview of where we are, honestly. Okay, something which is, I think, very important and very interesting to know, Mr. Munib. We also like to get the latest information from you in terms of the international support. Are they getting it right now, or are they still waiting, actually, the support from the international countries, the international medias and whatnot? So can we share something from you there? No, in terms of aid, you're talking to the community is still not activated because the streets are still very dangerous to move. So people are not being able to, organizations or people are not being able to reach out to their needs or to provide the support needed. The only things that we can see running in the streets under danger is ambulances and firefighting trucks, probably. Okay, if there is the situation right now in Palestine, maybe it's also a curiosity. Actually, we would like to get some clear picture from you, sir. Where is the Palestinian leadership right now? Where are they?
Well, this is not my role as a humanitarian organization to talk about. But where is the whole international community, not only the Palestinian leadership? Okay. Because you probably know that the Palestinian leadership is not given the chance to govern on the ground, anyways. So it's a responsibility. It's an international responsibility, not only the Palestinian leadership. Well, It should be yeah. taken forward. To keep talking about Gaza, I mean, there was a publication by the UN in 2012 doubting that Gaza will be livable in 2020 because of the lack of resources for people within the enclave, I might say, within the Gaza Strip. Now, imagine to top this up with another two military conflicts that have made it much worse. And imagine to top it up with, again, the health situation that has been deteriorating due to COVID. It's really, I think it's an international community responsibility. Okay, last but not least, Mr. Munib, what can the Malaysian can do in order to contribute or in order to help the Palestinian right now, sir? Well, continue helping. Because Malaysia is already helping. So we have to thank you for your support. We need, again, the voice. We need, to feel that international communities really understand and admire the pressure that the Gaza Strip is going through, and work hand in hand with the rest of the international community on resolving it. At the end of the line comes humanitarian aid. I mean, humanitarian aid is needed, but it's not it's not a resolving of the problem. I mean, humanitarian aid is only kind of admitting that it will continue like that and it will continue feeding people. Okay, thank you. People need a chance to live freely, and especially children. I mean, we have 50% of our community children. Okay, thank you very much, Mr. Munib. It's really a pleasure to be able to talk to you, and please take care when you are there. So hopefully everything will go well, and it's what we pray for actually. Okay, thank you very much, Mr. Munib. Okay, menarik ya daripada apa yang disebut oleh Mr. Munib tadi, Doktor. Ya, kita berkait dengan apa yang saya tanya tadi lah. Dia memerlukan satu international intervention sebenarnya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlaku di Palestin. Tetapi jelas PBB dan juga OIC sendiri setakat ini belum lagi menunjukkan satu tindakan yang boleh dianggap sebagai menggembirakan bukan saja rakyat Palestin tetapi kita di Malaysia dan di seluruh dunia sebenarnya, tuan. Yes. Biasanya masyarakat, terima kasih Encik Zarqawi, biasanya masyarakat melihat PBB sebagai satu organisasi yang ideal. Mereka rasakan bahawa PBB boleh menyelesaikan semua masalah dunia. Walaupun PBB ini ditubuhkan sebagai satu institusi liberal untuk membawa keamanan kepada dunia dan juga menyelamatkan dunia daripada satu lagi peperangan dunia. Tetapi kita mesti sedar bahawa PBB bukanlah merupakan satu supra government ataupun satu kerajaan agung yang ada dalam order antarabangsa yang boleh mengawal kelakuan negara-negara. Walaupun PBB pada masa sekarang ada lebih kurang 193 buah negara, dan jelas bahawa ada bahagian-bahagian tertentu dalam PBB, seperti kita ada Majlis Perhimpunan Agung dan juga ada Majlis Keselamatan. Dan realitinya ialah kuasa dipegang oleh Majlis Keselamatan, iaitu Security Council, di mana ada 5 winning, the winners of the Second World War ataupun pemenang daripada Perang Dunia Kedua, mereka duduk dalam Majlis Keselamatan dengan kuasa veto. Kuasa veto. So apabila dalam Majlis Keselamatan Amerika Syarikat duduk sebagai sebuah negara yang ada kuasa veto, kita boleh lihat bagaimana Amerika Syarikat sentiasa membatalkan resolusi-resolusi yang dibawa oleh PBB untuk
mengubah ataupun untuk mengkritik ataupun mengutuk Israel kerana tindakan-tindakan mereka kepada orang Palestin. Dan juga apabila Israel melanggar undang-undang antarabangsa, terutamanya kalau kita lihat pada masa sekarang peristiwa yang berlaku di Gaza tu merupakan satu pelanggaran ke atas international humanitarian law ataupun undang-undang hak asasi manusia, iaitu dalam clause jus in bello. Jus in bello kata dalam peperangan you tak boleh serang non-combatant ataupun civilian. So apa yang berlaku dalam perang di Gaza ialah Israel menyerang civilian, orang awam, di mana wanita terkorban, kanak-kanak terkorban. So ini merupakan pelanggaran yang sangat jelas di mana PBB boleh mengambil tindakan. Dan dalam minggu yang lalu terutamanya ada 3 sesi Majlis Keselamatan. Ada 3 meeting tapi dalam 3 meeting itu pun tidak ada resolusi dikeluarkan untuk mengutuk Israel kerana Amerika Syarikat sentiasa menjaga Israel dalam kerangka the special relationship, hubungan istimewa Amerika Syarikat dan juga Israel. So ini merupakan satu kelemahan, garisan kelemahan yang ada pada PBB. Bukannya PBB merupakan satu organisasi yang tidak berguna kalau netizen nak mengkritik. Sebenarnya PBB melalui UNRWA seperti yang dikatakan oleh Encik Syahrul tadi, melalui UNRWA mereka memberikan banyak sumbangan sumbangan kemanusiaan kepada orang Palestin. Dan satu lagi perkara yang perlu difikirkan ialah penyumbang penyumbang utama untuk UNRWA adalah daripada Majlis Keselamatan. Dan dalam kerangka itu 35% daripada sumbangan itu datang daripada Amerika Syarikat. So macam orang Palestin ni tersepit. Mereka tak tahu bagaimana nak boleh memberitahu tentang penderitaan mereka dan juga kesengsaraan mereka. Kepada siapa mereka boleh beritahu? Kerana PBB juga terperangkap dalam kerangka kuasa. So siapa yang memegang kuasa boleh memerintah dunia. Sebelum saya dapat pandangan daripada Tuan Zarul, seringkas-ringkasnya sebelum kita berehat, Doktor, berkemungkinan tak sekarang ini dalam situasi yang sedang berlaku ketika ini, mungkin untuk meluluskan satu resolusi mengutuk serangan Israel terhadap Palestin boleh dilakukan, tetapi untuk diluluskan mungkin adalah mustahil kerana Amerika dengan kuasa vetonya mungkin akan membatalkan, sudah pasti akan membatalkan resolusi tersebut. Dan ada cadangan supaya mungkin masanya sudah sampai di mana PBB memikirkan secara serius untuk menghantar tentera pengaman ataupun peacekeeping team ke Palestin ketika ini. Apakah itu satu langkah yang positif? Ia merupakan satu langkah yang baik, tetapi adakah ia akan dibenarkan oleh Majlis Keselamatan? Itu merupakan soalannya. Itu merupakan langkah yang baik. Tapi ia perlu juga mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan. Dan juga ada soalan-soalan lain akan timbul. Siapakah negara-negara yang akan memberikan sumbangan untuk operasi itu? Dan apakah pula bajet untuk operasi itu? Ini merupakan persoalan-persoalan yang akan timbul. Kerana PBB sebagai satu organisasi liberal, dia tak ada collective security, dia tak ada security secara kolektif. Di mana dia bergantung kepada negara-negara yang boleh memberikan sumbangan. Adakah PBB perlu tanya, adakah Malaysia boleh memberikan sumbangan? Adakah Turki boleh berikan sumbangan? Adakah Pakistan boleh berikan sumbangan? So adakah semua negara ini bersedia untuk memberikan sumbangan? Dan walaupun mereka bersedia, adakah ia akan dibenarkan oleh Majlis Keselamatan? Ini merupakan satu lagi soalannya. Menarik. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Luar Bandar sejahtera. Saya mewakili warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Sambutlah
untuk kali kedua supaya kita dapat bersama-sama membantu negara membendung penularan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Salam Adil Fitri, minal Aid wal faizin wal makbulin. Maaf zahir batin. Dari Mesing ke Putrajaya, singgah Melaka mencari santan. 1 Syawal kita beraya di hari Lebaran. Bermaaf-maafan. لكن الأطراف إذا تم قصف هذه البناية غار من Kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang topik solidariti untuk Palestin. Baik, saya nak dapat pandangan daripada Tuan Zairul sendirilah. Kita bercakap tentang bantuan kemanusiaan dan kita tahu Islamic Relief Malaysia sentiasa memainkan peranan yang cukup berkesan, cukup hebat sebenarnya bila kita bercakap tentang bantuan-bantuan kemanusiaan ini. Tetapi dalam situasi yang sedang dihadapi di Palestin sekarang ini, jadi apakah jenis bantuan sebenarnya yang telah pun disalurkan oleh Islamic Relief Malaysia? Mungkin kita boleh kongsi bersama Tuan. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang disebut oleh saudara Munib tadi, keadaan sekarang ni sebenarnya kita tak boleh bayangkan di luar jangkauan bayangan kita. Ya, saya sebut tadi tentang lebih daripada 1,400 berdelan daripada udara, belum lagi daripada laut, belum lagi daripada sempadan. Ke atas 2 juta orang dan majoritinya adalah kanak-kanak, orang perempuan dan mereka yang sebenarnya civilians. Istilah non-combatant tadi. Okey. Jadi yang semakin mencabar lagi sekarang ini ialah pintu yang di mana kita mendapat bekalan tempat yang dipanggil sebagai Eretz, yang itu maknanya pintu sempadan yang dibuka dengan Israel, dan juga satu lagi spot yang bernama Kerem Shalom, ya, selain daripada Rafah. Jadi ini adalah pintu-pintu yang mana bekalan itu masuk, dan oleh kerana krisis yang berlaku sekarang, pintu bekalan itu ditutup. Bermakna bekalan makanan yang patut dibawa masuk untuk kami guna untuk kita agihkan semakin kurang. Yang pertama. Yang keduanya ialah untuk staf kita sendiri dan sukarelawan kami di sana keluar untuk memberikan bantuan. Kita bayangkan 2 hari lepas, kalau saya tidak silap, 2 doktor pakar yang antara yang terbaik di Hospital Syifa terbunuh. Now, pengeboman yang berlaku pula sangat targeted, sangat tersasar, dan kebanyakannya ialah di sekitar Hospital Syifa itu sendiri. Ya, termasuk jalan-jalan raya. So it's like it's like a slow killing yang berlaku, sehingga kan staf kami sendiri nak keluar pun sekarang ni sangat bahaya. Bila Mesir membuka sempadannya sehari 2 ini, saya dengar itu yang dilakukan. Apakah itu memberikan satu laluan yang mungkin sedikit selesa kepada bantuan kemanusiaan yang ingin dilakukan oleh Islamic Relief? Dia kita bayangkan macam ni, antara Rafah dengan Bet Hanun dan Bet Lahyah adalah seperti kita masuk dari Johor Bahru, mungkin kita nak ke Ipoh. Jadi yang dibuka sempadan ini daripada Johor Bahru, nak sampai ke Ipoh, nak sampai ke Seremban, nak sampai ke Kuala Lumpur, jalan-jalan itu sudah pun dibedil. Ya, dalam keadaan kita pun tidak tahu bila berdelan seterusnya yang akan. Jadi itu menjadi dilema kita.
bukan sahaja di Palestin, di negara-negara di Syria, di Yemen dan di tempat-tempat yang mana kami terlibat, kebanyakan daripada staf dan sukarelawan kami ramai yang terkorban. Antaranya ialah sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, apabila the International Code of Conduct, apabila resolusi ataupun undang-undang antarabangsa itu tidak dihormati. We are non-combatants. Kita ni bukannya tentera, kita tak ada ni, kita hanyalah civilian biasa yang berusaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan what is important pada ketika ini ialah definitely ubat-ubatan, okey, dan dalam masa yang sama makanan dan juga pack kebersihan. Dalam keadaan COVID dan sebagainya, itu sangat kritikal, sangat diperlukan. Dan yang menjadi dilema bagi kita sekarang ni ialah mungkin kita boleh keluar, staf kami boleh keluar, tapi untuk sampai kepada depo ataupun warehouse kami itu adalah satu perkara yang di luar jangkauan kami. Sama ada jalan tu okey ataupun tidak, sama ada dalam perjalanan tu akan dibedil lagi ataupun tidak. Yang itu tidak apa, sebab pernah ditanya tentang satu soalan, bagaimana ya kalau berlaku bedilan seterusnya, staf kaki tangan Islamic Relief Palestine ni akan ni ke? Saya kata bedilan yang akan turun itu, mata peluru ataupun bedilan itu tidak mengenali sesiapa. Mana semuanya akan terkesan. Jadi itu adalah dilema kita. Tapi kalau seboleh-bolehnya bantuan yang kita nak berikan ialah definitely makanan, minuman, dan hygiene kit dan juga ubat-ubatan. Okey, itu cabaran yang dihadapi oleh mereka yang dalam usaha untuk membantu rakyat Palestin melalui bantuan kemanusiaan. Tetapi para wartawan yang bertugas juga sebenarnya mempunyai cabaran yang cukup hebat, dan kita nak berkongsi pengalaman ini bersama dengan seorang wartawan yang pernah sebenarnya terlibat dalam liputan dalam situasi seperti ini. Jadi kita ada di Skype sekarang ini yang berbahagia Tuan Syed Azwan Syed Ali, iaitu wartawan dan juga aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam Cik Syahwi. Ya. Okey Tuan Syed, kita bercakap tentang konflik Palestin, dan kita telah pun berkongsi banyak pandangan dan juga pendapat. Tetapi barangkali ramai juga tidak mengetahui bahawa sebenarnya satu cabaran yang cukup hebat juga sebenarnya perlu dihadapi oleh orang-orang media, para wartawan yang bertugas di kawasan-kawasan konflik seperti apa yang berlaku di Palestin ketika ini. Mungkin kita boleh kongsi pengalaman Tuan Syed serengka-ringkasnya, Tuan. Okey, cara mudahnya kalau wartawan untuk bila berlaku konflik, ada dua laluan untuk kita. Pertama, sama ada kita dalam konteks pengalaman saya pernah dihantar oleh syarikat saya dulu, iaitu Berita Harian, untuk pergi buat liputan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalunya kita mungkin juga embedded bersama dengan misi-misi kemanusiaan yang dianjurkan oleh mana-mana badan, termasuk NGO. Dan dalam konteks dua perkara ni, kalau dalam konteks kita tengok bukan hanya di Palestin tapi di tempat-tempat lain, termasuk di perang di Iraq dulu, bila kita pergi buat liputan, sama ada dia nature dia pergi sendiri, misi kerajaan atau misi ni, kita selalunya berada menempatkan diri, base kita di satu kawasan, satu tempat yang selamat. Most of the time kita selalu duduk di bangunan-bangunan yang selalunya diduduki oleh rakan-rakan media antarabangsa yang lain, dan juga badan-badan antarabangsa seperti UN. Ada beberapa sebab kenapa begitu dia berlaku. Pertama adalah daripada sudut keselamatan, security, dan yang kedua, yang benda paling penting sekarang bila berlaku di medan konflik adalah persoalan mengenai komunikasi. Komunikasi itu yang paling penting untuk kita menghantar berita dan seterusnya. Berbeza dengan saya rasa bagi mereka yang bekerja sebagai petugas kemanusiaan, mereka tidak semestinya berada begitu. Mereka selalunya natijah utama adalah untuk menyampaikan bantuan. Setakat ni lebih kurang begitulah pengalaman saya yang sebelum ni. Dalam konteks di Palestin, di Gaza, pada kali terakhir saya masuk ada 2014, 7 misi sebelum ni, dan pada 2014 saya masih ingat lagi bagaimana di sebuah hotel tu, yang mana wartawan dan juga agensi antarabangsa duduk, saya tak sebut nama hotel tu. Hotel tu telah digazetkan sebagai tempat media antarabangsa, badan antarabangsa berada kat situ, dan pihak rejim tahu kawasan itu dan mereka tidak akan bedil. Tetapi apa yang berlaku dalam konteks yang terkini pada 15 hari bulan itu, 15 hari bulan lalu, apabila menara Jala yang menempatkan Al Jazeera dan juga AP itu dibedil dan dibom, ianya adalah sesuatu yang amat mengecewakan, dan sebenarnya sesuatu yang kalau kami sebagai wakil media yang terlibat dalam isu ini tidak terkejut dengan perkara itu, tapi itulah apa yang dilakukan oleh rejim yang seolah-olah mengatasi
undang-undang dunia. Dalam isu ini, Tuan Said, kita tahu bahawa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah sesuatu yang mungkin dijangkakan ataupun dirancangkan. Apakah kerana mereka takut bahawa laporan berita-berita sahih yang datang daripada Palestin itu mungkin akan dapat dikeluarkan ataupun dihebahkan di negara-negara lain, dan itu yang mungkin memberikan mereka tamparan ataupun kebimbangan yang menakutkan mereka sendiri sebenarnya? Apa yang Tuan Syakawi cakap tu benar. Perdana Inggeris mengatakan the first casualty of war is truth. Perkara pertama yang menjadi mangsa dalam peperangan adalah kebenaran. Dan kalau nak diulas insiden yang berlaku pada 15 Mei lalu, memang itu yang cuba dilakukan mereka. Tapi untuk makluman penonton dekat luar sana, rejim sebelum mereka mengebom atau membedil sesuatu bangunan atau kawasan, mereka akan memaklumkan tempat tu dulu akan dibedil atau dibom. Dalam konteks Menara Jala yang menempatkan agensi antarabangsa tu, mereka memberi masa yang agak singkat, yang mana rakan-rakan sekalian kami di media antarabangsa tidak sempat untuk membawa keluar apa yang sepatutnya daripada bangunan itu. Dan seperti biasa, rejim menggunakan preteks soal-soal keselamatan dan beberapa sebab lain untuk melegitimasikan serangan mereka ke tempat itu. Tapi itulah apa yang cuba dilakukan oleh mereka, cuba untuk mengahadkan peristiwa realiti yang berlaku di dalam Gaza. Tapi zaman sudah berubah sekarang. Selagi ada electricity, selagi ada internet, dah banyak wartawan-wartawan citizen ataupun bukan wartawan atau orang biasa yang menggunakan channel-channel sedia ada untuk menyampaikan maklumat. Kerana itu kita tahu apa yang berlaku di sana. Cabarannya adalah untuk menentukan sama ada maklumat atau bahan-bahan yang kita terima itu adalah sahih. Sebab itulah pada pandangan saya strategi yang digunakan oleh pihak rejim supaya ada orang confused dengan mana yang betul berlaku, mana yang salah, dan melambatkan maklumat itu sampai kepada masyarakat dunia. Okey. Pada pandangan saya begitu. Ya, nanti kita akan hubungi anda lagi. Saya nak kembali semula ke studio ini bersama dengan dua tetamu saya yang berada di studio. Barangkali sesuatu yang penting juga diketahui di sini Dr. Noor Aisyah ya. Tadi kita bercakap tentang peranan yang perlu dan boleh dimainkan oleh PBB tetapi tidak dilakukan seperti apa yang kita harapkan. Ramai juga yang bertanya-tanya, kalau begitulah situasinya, kenapa OIC juga seolah-olah mendiamkan diri, tidak begitu hebat sebenarnya mempertahankan hak rakyat Palestin itu pada apa yang berlaku ini sebenarnya. Kenapa? Kalau kita lihat OIC ya, so sampai sekarang ada banyak kritikan daripada masyarakat umum bahawa OIC tidak bertindak. Dan kita lihat bahawa dalam OIC ada banyak negara Arab, terutamanya daripada Timur Tengah. Dan beberapa buah negara Arab daripada Timur Tengah seperti UAE ataupun United Arab Emirates dan juga Bahrain dan juga Sudan daripada Afrika. So mereka telah pun menormalisasikan hubungan diplomasi dengan Israel. Dan ada juga negara lain ya seperti Saudi Arabia. So mungkin juga ini merupakan kabar angin yang kita baca ya daripada akhbar dan juga media. Mungkin mereka mempunyai engagement dengan Israel. So, apa yang kita lihat ialah dalam OIC, negara-negara Arab tidak bersatu, dan kita juga lihat bahawa negara-negara lain ya, Islam juga tidak bersatu dalam hal konflik Israel Palestin ini. Kerana konflik ini merupakan satu konflik yang berpanjangan, sangat kompleks untuk difahami dan juga merupakan satu yang sangat susah. Even kalau kita lihat bahawa Amerika Syarikat pernah memainkan peranan yang sangat penting sebagai perantara keamanan dalam konflik ini sejak daripada kita lihat daripada zaman Jimmy Carter ya, Presiden Jimmy Carter sampai kepada Presiden Trump. Kita lihat ada sahaja langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat untuk menjadi perantara yang jujur ataupun tidak jujur. So ada dua ekstrim ya, ekstrim. So kita dapati bahawa ini merupakan satu konflik yang sukar difahami, sangat kompleks, dan juga semua negara-negara anggota juga mereka mempunyai kepentingan mereka sendiri. Bila doktor sentuh tentang kepentingan, ini pun satu isu yang menarik juga.
ada yang mengatakan bahawa banyak juga negara-negara Arab ini yang ada semacam persefahaman, mungkin tidak ada hubungan diplomatik tetapi ada persefahaman di antara mereka, negara mereka dengan Israel. Betul ataupun tidak anggapan ini? Anggapan ini adalah satu yang telah pun dibuktikannya dengan normalisasi hubungan yang berlaku tu pada tahun yang lalu. Dan persepsi di Timur Tengah ialah pada masa sekarang ialah Iran merupakan satu kuasa yang lebih berbahaya daripada Israel. Itu merupakan satu persepsi. Kerana kuasa Iran yang meningkat dan juga tumpuan ataupun fokus yang diberikan oleh Iran untuk membangunkan kuasa nukliernya merupakan satu yang menakutkan negara-negara Arab di Timur Tengah. Ini merupakan satu sebab mengapa mereka beralih kepada Israel untuk menormalisasikan hubungan dan pada masa yang sama mereka menguatkan diri mereka dalam satu, kita kata sebagai macam terbentuknya satu alliance. Ada sekutu yang kuat untuk mempertahankan mereka. Contohnya dalam kes United Arab Emirates ataupun Emirat Arab Bersatu ya. So di Strait of Hormuz ataupun kita kata sebagai Selat Hormuz tu, so terdapat 3 buah pulau yang dikatakan sebagai milik kepada UAE ya, iaitu Little Danube, Big Danube and also the Abu Musa Island. So 3 pulau ini telah pun diambil oleh Iran pada tahun 1970-an. So sejak daripada itu UAE merasakan adanya dilema security. Ini merupakan suatu yang unik kepada Timur Tengah. Dalam perkataan sarjana Joseph Esnay, Timur Tengah merupakan satu boiling pot. Satu periuk yang sentiasa bergelagak. Satu bergelagak kerana tak pernah aman. Dan di sana apa yang kita nampak ialah realism adalah sangat kuat, dilema security adalah sangat besar dan setiap negara wujud dalam ketakutan dan mereka rasakan ada ancaman dan mereka perlu menjaga kepentingan diri mereka. Ada kepentingan nasional dan juga keselamatan nasional yang perlu dijaga. Dan dalam kebanyakan dasar luar mereka, biasanya mereka berikan prioriti kepada keselamatan nasional dan juga kepentingan nasional mereka. So, perjuangan orang Palestin ini bukan merupakan satu yang sangat dekat dengan kepentingan nasional mereka. Ia mungkin boleh dijadikan sebagai satu yang peripheral ataupun satu sampingan kepada mereka. Yang mereka cuba membantu dalam kerangka sebagai komuniti Islam ataupun dalam kerangka sebagai komuniti Arab. Itu merupakan persepsi yang kita nampak daripada Timur Tengah. Baik. Okey, satu tadi pun ada rakan kita Said Azwan menyebut tentang istilah kabar angin. Itu yang ditakuti oleh Israel sebenarnya, kabar-kabar yang dimainkan oleh media dan sebagainya. Tetapi bila kita sebut tentang istilah kabar angin, ini pun satu lagi kabar angin yang bermain dengan begitu kencang sekali, mengatakan bahawa bantuan-bantuan kemanusiaan yang disampaikan kepada rakyat Palestin tidak sampai kepada mereka yang sepatutnya menerima bantuan itu. Jawapannya betul ataupun tidaknya persepsi dan juga andaian seperti ini, Tuan? Ya, ini adalah satu, kalau saya hanya boleh bercakap atas kapasiti pengalaman Islamic Relief. Okey. Pentingnya kita ada pejabat-pejabat lapangan kita ataupun field office yang mewakili visi kita, SOP kita, cara kita menguruskan keuangan dan sebagainya. Sebab itulah fakta yang saya boleh sebut secara terperinci untuk kes Gaza ini, oleh kerana kita sudah berada di sana, orang sana ikut SOP yang sama, ya, dengan sebagai contohlah, even the procurement dalam konteks perolehan, sebenarnya bila nak membeli barang-barang bantuan ni, we are talking about, kami dah membelanjakan sehingga 110 juta Great Britain pound sejak 1997. Bermakna dia akan melibatkan di situ sebagai contohnya perolehan yang sangat besar dari segi bekalan. Dan ketirisan itu memang sangat mudah untuk berlaku. Saya menceritakan ni berdasarkan kepada pengalaman kita di 45 buah negara. Jadi ketirisan tu akan berlaku, tetapi kita terpaksa juga membuat contohnya open tendering. Tender terbuka dari segi bekalan tepungnya, dari segi mungkin bekalan ubat-ubatan dan yang suatu dengannya. Saya confirm balik dengan saudara Munib. Beliau mengatakan bahawa
Walaupun dalam keadaan konflik, saya kata macam mana you nak buat you punya negotiation, nak bincang dengan kontraktor dan sebagainya. Itu adalah SOP yang menyebabkan kita mendapat kepercayaan. Contohnya daripada kerajaan Sweden. Saya nak beritahu di sini, kabar angin tu mungkin ada, tetapi sekali lagi saya tidak ada hak dan tak ada autoriti untuk bercakap bagi pihak yang lain. Tapi dalam konteks Islamic Relief, bagaimana kerajaan Sweden sendiri, bagaimana kerajaan Canada sendiri, bagaimana beberapa kerajaan daripada United Kingdom dan juga kerajaan yang bukan Islam, tetapi memberikan mandat kepada Islamic Relief untuk membantu UNRWA ataupun melaksanakan projek bagi pihak mereka. That is because of satu prosedur ataupun tata cara, tata laku yang sangat ketat yang kami kena jagalah. Jadi nak ataupun tak nak, akhirnya kabar angin tu berlaku ataupun tidak, kita terpaksa membuat pilihan untuk kita menyampaikan laporan itu. Kita sendiri yang menyampaikan laporan itu kepada penderma kita. Okey, sebelum kita sambung, mungkin di penghujung ini saya juga nak dapat pandangan Tuan Syed Azwan yang masih lagi saya harap dia dah tak ada bersama dengan kita. Jadi apa pun terima kasih kepada Tuan Syed kerana sudi bersama kita walaupun serengkas-ringkasnya. Tapi kita kembali semula. Tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Dr. Nur Aisyah lah. Kita di penghujung ruang bicara sebenarnya. Kita semua sebagai rakyat Malaysia mempunyai harapan yang tinggi untuk melihat bahawa konflik ini akan dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Tetapi pada jangkaan doktor sendiri, apakah konflik ini mungkin kali ini akan berlarutan agak panjang dan mungkin juga jalan penyelesaian ke arah konflik ini juga mungkin sedikit sukar daripada apa yang kita jangkakan? Saya rasa Encik Zarqawi dan juga penonton-penonton semua, saya rasa konflik ini akan berakhir. Akan berakhir dengan mungkin secara perlahan, tetapi ia akan berakhir untuk sementara waktu. Kerana apa yang dijangkakan oleh kuasa-kuasa barat, terutamanya Amerika Syarikat, ialah mereka inginkan keamanan di Timur Tengah. Bukan saja Amerika Syarikat, juga semua negara-negara dunia yang bergantung kepada minyak dan juga petroleum dan juga tenaga tenaga yang mereka dapat daripada Timur Tengah. So kestabilan dan juga keamanan Timur Tengah ini adalah penting untuk kesejahteraan dan juga kemakmuran ekonomi dunia. So kerana sebab itu Amerika akan campur tangan, kuasa-kuasa barat akan campur tangan, dan tambahan pula China pun menunjukkan minat untuk campur tangan dalam konflik ini sebagai satu mediasi. Yang mereka juga menunjukkan minat, dan Jepun juga akan campur tangan kerana semua negara-negara ini, hampir keseluruhan dunia bergantung kepada Timur Tengah kerana petroleum dan juga kuasa tenaga yang kita dapat daripada rantau tersebut. So saya rasa untuk tujuan itu konflik ini akan diselesaikan buat sementara waktu dengan campur tangan kuasa-kuasa barat. Dan ini juga selari dan selaras dengan apa yang diharapkan oleh Yang Abu Muhammad Perdana Menteri. Ya, betul. Beliau juga menyatakan satu kenyataan yang cukup keras dan cukup serius, mahu supaya konflik ini dapat diselesaikan, tak kiralah oleh mana-mana pihak, termasuklah PBB dan juga OIC. Jadi ini menjadi harapan kita sebenarnya. Jadi tinggi terima kasih sebenarnya kepada Dr. Nur Aisyah Hanifah. Terima kasih kepada yang berbahagia Encik Zairul Syafuddin Zainal Abidin, dan tentunya kita juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita yang kita hubungi melalui Skype, iaitu Syed Azwan Syed Ali dan juga Tuan Munib Abu Ghazaleh yang berada di Palestin. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah seperti biasalah Ruang Bicara akan terus memperkatakan isu-isu yang menarik dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.
Saya harap rakyat kena faham. Bukan tujuan kerajaan untuk menyusahkan rakyat. Saya tahu rakyat marah. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat.